Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam rancangan Minda Juara Pemacu Kejayaan Prestasi Sukan. Hari ini kita akan berkenalan ataupun kita akan berkongsi lagi satu salah satu teknik kemahiran psikologi, iaitu pengurusan emosi di kalangan atlet. Emosi. Kau ni emo lah. Kerap kita kata, kau ni janganlah emo. Contoh. Emo lah. Emosi. Orang selalu cakap emo. Emo tu apa? Emoji ke? Okey. So, kita nak berkenalan ni, nak tahu dengan lebih mendalam tentang emosi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan emosi? Okey, emosi ni adalah suatu perasaan yang ada pada manusia terhasil disebabkan oleh peristiwa, perkara ataupun pengalaman yang terjadi di sekeliling seseorang itu. Okey, terdapat 3 komponen dalam emosi ni. Okey, dia ada komponen fisiologi, komponen kognitif ataupun pemikiran, dan juga komponen tingkah laku. Di mana bila sesuatu emosi ni dia boleh berlaku disebabkan tindak balas fisiologi, iaitu pergerakan, contohlah degupan jantung, okey, perubahan fisiologi badan seperti degupan jantung, tangan berpeluh, badan menggeletar, perut rasa senak. Okey, itu adalah komponen fisiologi. Dan juga komponen kognitif, pemikiran. Sesuatu yang tercetus di fikiran kita. Okey. Dan yang ketiga iaitu tingkah laku. Bagaimana kita bertingkah laku kesan daripada emosi tadi, ataupun bertingkah laku tu yang mencetuskan emosi itu. Okey. Jadi kita nak tahulah hari ni emosi anda macam mana. Okey. Saya akan perkenalkan kejap lagi beberapa jenis emosi ataupun perasaan. Anda boleh cakap feel, mood. Itu pun boleh mewakili emosi juga. So anda punya mood sekarang macam mana? Yelah, pagi-pagi kena bangun tengok rancangan Minda Juara ni kan. Macam mana mood emosi anda ketika ni? Okey, yang pertama, emosi marah. Ada siapa-siapa yang marah kat sini? Marah kena bangun pagi. Kena tengok Didik TV contohlah kan. Marah ataupun marah semalam tak dapat tengok rancangan Minda Juara ni. Jangan risau, okey? Okey. Hari ni anda dapat saksikan. Alright. Gembira. Macam mana kita nak tahu orang tu gembira? Gelak, terbahak-bahak. Ataupun gelak dalam hati, ada juga. Tersenyum-senyum. Ada juga. Gembira. Takut. Emosi takut. Takut macam mana? Okey, takut tu ada setengah orang dia menunjukkan muka, kita panggil muka cuak. Muka ni nampak serius. Itu pun kita kata emosi takut. Dan yang lain, apa lagi emosi? Terkejut. Surprise. Speechless, tak terkata-kata. Sedih. Macam mana emosi sedih? Nangis. Duduk diam, tak nak makan, tak nak bercakap dengan orang. Okey? Itu semua jenis-jenis emosi yang anda perlu tahu, dan saya percaya anda semua pernah mengalami ataupun pernah akan alami, ataupun orang sekeliling anda alami. Itu adalah contoh-contoh emosi yang kerap kali ditonjolkan oleh kita semua. Okey. So tadi kita dah kenal emosi. Okey, anda boleh tengoklah dekat kaca TV ni ada 7 jenis emosi. Muka-muka emosi yang saya tunjukkan di situ. So, sekarang tanya pada diri anda, saya nak tanya. Emosi saya pada hari ini adalah, bagi salah satu daripada 7 tu. Okey? So, kita berhenti seketika. Kita akan jumpa balik sebentar lagi. Yang pertama adalah dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan adalah dengan lebihkan banyak amalan kepada Allah. Seperti baca Al-Quran, lebihkan surat-surat sunat macam tu. Dan kedua dari segi psikologi adalah dengan cari kenalan yang rapat untuk sesi luar cerita kepada mereka. Sentiasa berfikiran positif dan ingat apa matlamat yang diinginkan.
KPM. Didik TV KPM. Tadi kita dah lihat video yang atlet-atlet kita kongsikan macam mana mereka menguruskan emosi negatif. Harap anda boleh ambil lah sedikit tips-tips yang mereka kongsikan tadi untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian anda ataupun dalam melakukan aktiviti sukan anda. Baiklah, kita akan tinggalkan seketika tips tu tadi sebab nanti di hujung nanti saya akan berkongsi juga dan saya akan ulas dengan lebih lanjut lagi bagaimana kita nak uruskan emosi negatif tersebut. Tapi yang pentingnya, macam mana kita nak tahu emosi itu negatif ke ataupun emosi itu adalah sesuatu emosi yang positif. Caranya adalah, emosi negatif ni adalah apabila kita merasa sedih, kita merasa gembira. Yang 7 emosi tadi apabila kita merasakan emosi-emosi atau perasaan-perasaan tersebut, dia menyebabkan kita bertingkah laku, mempunyai pemikiran ataupun menghasilkan fisiologi badan yang merosakkan atau memudaratkan. Itu adalah emosi negatif. Sebagai contoh, bila kita rasa sedih tu, kita mula yang pertama fisiologi. Fisiologi, ingat pergerakan tubuh badan, fisiologi badan. Jantung berdebar-debar, kepala sakit, perut sakit, badan rasa menggeletar. Itu kesan fisiologi badan kita. Kesan pemikiran pula, pemikiran yang negatif. Fikir bukan-bukan. Fikir benda yang belum terjadi lagi. Fikir yang sesuatu yang negatif. Macam-macam lah kita fikir, tapi semuanya pemikiran-pemikiran yang memberi kesan yang negatif. Dan juga tingkah laku. Dan dia secara tak langsung menyebabkan kita bertingkah laku negatif. Sebagai contoh, tak nak makan. Dah sedih sangat, tak nak makan, tak nak jumpa orang, tak nak berkawan, tak nak pergi ponteng latihan, tak nak belajar. Tu tingkah laku yang negatif. Jadi bila perkara-perkara itu terjadi, maksudnya emosi itu adalah emosi negatif. Gembira tak semestinya emosi itu positif. Biasa kita ingat orang gembira, orang senyum ni, dia positif ni, dia okey. Tapi kita kena cek, adakah dia akan bertingkah laku yang memudaratkan ataupun tidak. Itu yang akan menentukan emosi itu negatif atau positif. Bila emosi positif pula, contohlah, walaupun dia sedih, walaupun dia takut, walaupun dia gembira, apa saja emosi-emosi tersebut, tapi kita tengok, adakah ia menyebabkan seseorang atlet itu bertingkah laku, berfikiran ataupun menghasilkan reaksi fisiologi badan yang positif atau negatif. Kalau dia memikirkan sesuatu yang positif, berinteraksi dengan kawan seperti biasa, bersosial ataupun tak adalah mengasingkan diri ke, je menjalani kehidupan seperti biasa. Maksudnya itu adalah emosi yang positif, yang tidak memberi kesan. So jangan risau, jadi adik-adik semua kena check lah diri sendiri tu. Kena tengok diri sendiri tu. Dan kawan-kawan juga. Kena cek rakan-rakan sepasukan tu. Ada tak benda-benda tu menghasilkan tindakan-tindakan yang negatif ataupun positif. Itu yang menentukan itu emosi positif ataupun emosi negatif. So kita dah kenal pasti dah. Mana emosi positif, mana emosi negatif. So bila kita dah tahu, ni emosi negatif ni, apa kita nak kena buat? Itulah yang kita panggil pengurusan emosi negatif. Macam mana kita nak menguruskan emosi kita ni supaya dia tidak memberi kesan yang negatif kepada kehidupan kita seharian. Yang pertama, anda kena kenal pasti emosi tu. Sedih ke, gembira ke, kena tahu kena tahu emosi yang macam mana. Jangan tak tahu, aku ni sedih ke, aku ni tengah gembira ke, aku ni apa sekarang ni? Macam tu. Tak boleh. Kita kena kenal pasti dulu. Emosi yang mana satu yang anda sedang rasakan, alami sekarang. Dah tahu dah emosi apa. Kita kena tahu punca dia. Ingat balik, apa yang menyebabkan aku rasa sedih? Apa yang menyebabkan aku rasa gembira? Apa yang menyebabkan aku rasa takut? Apa yang menyebabkan? Cuba kita macam kenang kembali, kita imbas balik apa punca-punca dia tu. Punca-punca tu boleh jadi apa yang berlaku di sekeliling kita, faktor orang-orang di sekeliling kita, maybe disebabkan oleh ahli keluarga, rakan-rakan sepasukan, jurulatih, ataupun faktor lain, contoh faktor cikgu-cikgu di sekolah. Kita kena pasti, ataupun diri kita sendiri yang
menyebabkan emosi itu menjadi negatif. Diri sendiri ni maksudnya personality kita ni jenis suka yang fikir bukan-bukan lah, okey, cepat nak rasa marah ke. Okey, so kena kenal pasti mana asal usul ataupun punca tercetusnya emosi berkenaan. Okey, apabila kita dah kenal pasti emosi, punca emosi itu, okey, kemudian kita perlu mempraktikkan teknik pernafasan. Okey, teknik pernafasan ataupun kita panggil teknik relaksasi lah. Okey, teknik relaksasi. So teknik relaksasi ni dia ada dua. Okey. Satu relaksasi mental dan satu lagi relaksasi fizikal. Kenapa saya kata relaksasi mental dan relaksasi fizikal? Kalau anda ingat balik tadi, saya dah bagi tahu kesan emosi ni ataupun emosi ini boleh menghasilkan tidak balas terhadap fisiologi badan. Okey. Pergerakan badan kita lah, jantung, degupan jantung, perut kita senak, okey, tangan berpeluh, okey. Dan juga pemikiran kognitif kita, okey, dan tingkah laku kita. Jadi kalau kita seorang yang ataupun dia menghasilkan macam jantung kita berdebar, okey, kita rasa tak relax, kita rasa badan kita tegang, stiff. So kita boleh buat yang pertama teknik pernafasan dalaman. Okey, teknik pernafasan dalaman, kalau adik-adik masih ingat lagi, teknik itu adalah teknik yang yang kita menggunakan apabila anda lakukan, kita tarik nafas dan kita hembuskan nafas dengan lebih panjang, okey, daripada kita tarik nafas. Okey. Ataupun kita boleh panggil dengan pernafasan diaphragm. Okey. Saya rasa adik-adik masih ingat lagi. Okey, ataupun yang kedua, bila badan rasa macam, yelah, bila kita tengah dalam keadaan emosi yang negatif kan, badan kita rasa macam tegang, rasa lesu. Okey, apa kita nak buat? Okey, kita buat relaksasi otot progresif. Kita relaxkan otot kita. Macam mana? Dengan menegangkan dan relax. Okey. Ia juga boleh dilakukan kita combine kombinasi pernafasan dan juga teknik pernafasan dan juga teknik progresif otot. Okey, tak ada masalah. Untuk dilakukan dalam satu masa yang sama, tak ada masalah. Alright. Okey. Itu adalah tiga teknik kawalan emosi ataupun pengurusan emosi negatif. Yang keempat adalah katakan diri. Self talk. Macam mana nak buat? Self talk, katakan diri. Macam mana saya boleh buat untuk meningkatkan kemampuan saya mengawal emosi saya? Okey, satu, kata-kata yang meningkatkan motivasi. Contoh, come on, jangan sedih. Kita kena hadapi semua ni. Itu kata-kata yang berbentuk motivasi, menaikkan semangat kita. Okey. Ataupun yang kedua, kata-kata kendiri ataupun self talk yang berbentuk arahan. Arahan ni maksudnya kita arahkan diri kita untuk melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian kita daripada terlalu fokus kepada emosi yang negatif tadi, kita alihkan kepada perkara-perkara yang di dalam kawalan kita lah. Okey, contoh macam daripada kita nak sedih. Biasalah kalau sedih tak lalu makan apa semua kan. Jadi kita alihkan perhatian, aku ada kerja rumah nak buat. Ingat balik kerja sekolah tak siap lagi. Okey, petang ni ada training. Coach nak latih apa hari ni? Nak berlatih apa? Nak buat apa? Nanti nak pergi game pula. Okey, maksudnya di situ kita memberi arahan kepada diri kita. Okey, biasalah kalau kita dalam keadaan orang-orang ataupun adik-adik, jika anda selalunya berada dalam keadaan emosi yang negatif, anda akan cenderung untuk membiarkan diri anda hanyut dengan emosi tu. Mulalah rasa tak nak buat apa-apa, malas kan. Itu adalah simptom-simptom biasa yang berlaku ataupun yang dilalui oleh atlet-atlet yang sedang mengalami emosi negatif. Bukan saja atlet lah, kita orang biasa pun sama juga. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi macam mana nak mengawal emosi negatif ni, kita jumpa sekejap lagi. Didik TV KPM. Didik TV
KPM. Tadi kita dah berkenalan ataupun belajar tentang 4 teknik untuk menguruskan emosi negatif. Ingat balik emosi-emosi tadi yang saya dah tunjukkan ada 7 jenis emosi. Yang seterusnya, yang ke-5, bagaimana kita nak menguruskan emosi negatif ni apabila kita menghadapi situasi-situasi yang telah kita kongsikan tadi. Anda perlu tumpuan, berikan tumpuan, fokuskan kepada perkara yang dalam kawalan. Perkara yang dalam kawalan ni macam mana? Perkara yang anda boleh kawal, bukan anda tidak boleh kawal. Sebagai contoh, anda rasa geram, anda rasa marah, sedih disebabkan oleh faktor orang lain. Ada orang lain yang buat anda geram. Tapi anda perasaan sedih tu bertambah buruk, emosi negatif tu bertambah buruk disebabkan faktor luaran itu tadi. Itu kita boleh kata perkara di luar kawalan. Anda tak boleh kawal apa yang dia orang fikir, apa yang mereka fikir, apa yang mereka cakap. Anda tidak boleh kawal. Tapi apa yang anda boleh kawal adalah emosi anda, apa yang anda perlu buat. Fokus kepada perkara yang anda boleh buat. Anda perlu fokus kepada latihan, pelajaran, banyak lagi tugasan-tugasan lain, kehidupan seharian anda yang anda boleh lalui ataupun fokuskan. Yang seterusnya adalah melalui cara spiritual ataupun kerohanian. Sebagai seorang Islam ataupun apa agama sahaja, kita telah berusaha tadi. Kita telah berusaha, kita dah buat kenal pasti emosi negatif positif, punca emosi, relaksasi, kita dah buat dah. Kita dah buat katakan diri, dan seterusnya. Inilah yang selalu adik-adik kerap kali kita boleh kata culas. Pentingnya aspek spiritual dan juga kerohanian. Sebagai seorang Islam ataupun anda ni agama, apa-apa saja agama, kita perlu selalu dekatkan diri dengan Tuhan kita. Sentiasalah bersembahyang, sentiasalah berzikir, melakukan meditasi, berkongsi ataupun memperoleh ketenangan apabila kita melakukan ritual-ritual ataupun rutin-rutin keagamaan masing-masing. Kita dah buat dah semua tadi. Dan yang terakhir sekali adalah kerohanian ataupun spiritual. Tadi kita dah kongsi dah macam-macam teknik pengurusan emosi. Terpulang kepada anda nak buat yang mana satu ke, nak buat yang ni ke, tak nak buat yang ni, terpulang. Ataupun anda nak try semua, tengok mana yang berkesan untuk diri anda. Mana yang berkesan untuk mengawal emosi negatif itu daripada mengganggu kehidupan seharian anda, mengganggu prestasi anda di dalam sukan masing-masing. Hari ini kalau saya boleh simpulkanlah, kita boleh rumuskan untuk hari ini. Kita dah belajar tentang emosi. Apa tu emosi positif, atau apa itu emosi negatif, perasaan kita, mood, feeling. Dan bagaimana nak mengawal emosi tu? Bagaimana nak mengawal emosi negatif daripada mengganggu kehidupan kita seharian, kesihatan mental kita dan juga prestasi sukan kita. Kita akan jumpa lagi dalam episod-episod akan datang dengan topik dan kupasan perkongsian yang lebih menarik. Pesanan saya, jaga SOP, amalkan penjarakan sosial dan elakkan tempat yang sesak. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
KPM